TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot Sukses SPM 2022 bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Untuk hari sebenarnya, kita akan sama-sama mempelajari satu mata pelajaran yang sangat menarik iaitu Lanskap dan Nursery. Tetapi persoalannya, kita nak bersama-sama dengan siapa gerangan guru yang akan kita saksikan? Jom kita sama-sama lihat dulu profil beliau. Baik, sekarang ini Ifan ingin perkenalkan juru bahasa syarat kita. Kita persilakan Cikgu Nur Asmawati Mak Din dari SMK Sultan Abdul Samad, Kelang, Selangor. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami untuk episod kali ini. Dan kita juga bersama dengan guru yang Ifan katakan tadi. Kita persilakan Cikgu Muhammad Ramzi Muhammad Asri dari SMK Palung 7, Felda Negeri 9. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Irfan, apa khabar? Saya, mestilah sihat. Lagi sihat sebab Cikgu dekat sebelah. Okey Cikgu, sekarang ini kita tidaklah bertiga sahaja kerana kita juga bersama dengan murid-murid Cikgu di Google Meet sekarang ini. Apa kata kita perkenalkan siapakah mereka? Silakan. Okey, murid yang pertama adalah Haikal, Muhammad Haikal. Yang kedua adalah Hakim Mastur. Yang ketiga Rafa'i Badli. Dan yang terakhir adalah Danish Iskandar. Okey, kesemuanya dari SMK Palung 7 Felda. Ya, betul. Dan nampaknya semuanya jejaka-jejaka tampan dengan Cikgu. Ya, ini orang-orang yang hebat ni. InsyaAllah. Baik, untuk hari ini kita akan bersama-sama dalam mata pelajaran Lanskap dan Nursery. Tetapi apakah tajuk kita yang sebenarnya? Okey, untuk episod kali ini kita akan mempelajari berkaitan dengan pembiakan, penanaman dan penyenggaraan tanaman. Ya, itu topik yang agak menarik lah untuk hari ini. Baik, apa kata Cikgu, kita mulakan? Okey. Terima kasih. Okey, baik. Hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan teknik lebih kepada soalan. Jadi sebelum kita teruskan mempelajari berkaitan dengan soalan, kita mestilah mengetahui tips-tips dalam menjawab soalan. Ya. Antara tips adalah yang pertama adalah membaca. Kita haruslah baca soalan terlebih dahulu. Seterusnya tanda, faham soalan dan jawab, dan di akhir kita dah selesai jawab, haruslah kita semak. Kenapa kita kena semak, Cikgu? Kenapa perlu kita semak? Okey. Kalau kita dah jawab semua kan, sebab kita perlu semak, takut kita salah beri jawapan. Soalan nak perkara lain tapi jawapan lain. Takut syok sendirilah. Betul. Itulah kepentingan kita untuk semak kembali selepas kita menjawab soalan. Murid-murid faham tak? Untuk tips-tips menjawab soalan. Okey, faham. Angguk mereka. Okey, seterusnya kita akan masuk berkaitan dengan pembiakan tumbuhan. Yang mana kita akan lihat yang pertama adalah pembiakan seks terlebih dahulu. Okey, dalam pembiakan seks ni kita akan lihat dua perkara, iaitu biji benih halus dan biji benih kasar. Okey, dan seterusnya ini adalah teknik menyemai biji benih halus, yang mana secara sinonimnya yang telah kita pelajari ada 7 langkah yang perlu kita ingat, dan 2 langkah yang mana selalunya adalah menyediakan alatan dan bahan, kedua memakai pakaian keselamatan, dan seterusnya menyiramlah. Ini adalah langkah kerja yang wajib kita ingatlah 7 ini. Yang lagi 2 di awal dan 2 di akhir, itu semua langkah kerja perlu kita masukkan. Okey, seterusnya kita akan lihat dari segi prosedur menyemai biji benih halus. Yang pertama adalah memasukkan medium tanaman. Yang kedua adalah membuat alur. Yang ketiga adalah menggaul biji benih halus dengan pasir. Yang keempat, menabur campuran biji benih. Yang kelima adalah menimbus biji benih dengan lapisan medium. Dan yang keenam adalah menyiram semaian. Dan yang ketujuh adalah memberi tuduhan. Baik. Ada 7 ke semuanya, Cikgu? Ya, betul. Okey, ini adalah soalan contoh bagi bahagian A. Okey, ada tak yang nak cuba fahamkan soalan? Apa kehendak soalan ni?
Ada murid-murid yang nak cuba tak? Siapa nak cuba? Mungkin cikgu boleh bacakan soalan dulu cikgu. Okey, untuk yang soalan contoh pertama ini adalah rajah di atas menunjukkan kaedah menyamai biji benih halus dalam kotak semayan yang pernah anda lakukan di sekolah. Okey. Yang mana yang langkah kerja yang pernah kita lakukan sebelum ni lah. Jadi arahan soalan adalah lengkapkan langkah kerja tersebut. Maksudnya kita kena masukkan jawapan dalam kotak-kotak yang disediakan. Okey. Langkah kerja yang pertama, ada yang nak cuba? Silakan yang murid cikgu. Siapa nak mula dulu? Yang pertama, apakah langkah dan prosedurnya? Ya, Hakim. Memasukkan meja sembahyang dalam kotak, Ya, betul. Betul lah. Seterusnya, Hakim. membuat alur, Membuat alur. Betul Okey, lagi. tepat sekali. menggaul biji benih halus dengan pasir, Menggaul biji benih halus dengan pasir. Betul. lepas tu menabur biji benih ke dalam alur, Menabur biji benih ke dalam Ke alur. dalam Dan yang alur. terakhir, menimbus, menimbus. Okey, dan yang langkah Dan terakhir menyiram. ni adalah yang telah diberikan lah. Kalau lihat di sini ada 5 jawapan. Jadi di situ adalah 5 markah. 5 markah. Satu jawapan mewakili 1 markah. Salah satu, hilanglah 1 markah Ya, cikgu betul. kan? Jadi kena Okey. ingat betul-betul prosedurnya. Silakan. Okey, seterusnya kita akan lihat soalan contoh bagi bahagian B. Okey. Berdasarkan rajah di atas, terangkan langkah kerja pembiakan biji benih halus. Okey, jadi di sini ada 8 markah. Kalau 8 markah, berapa langkah yang perlu kita ada sekurang-kurangnya? Ya, murid? 8. 8. Langkah, 8 Tepat langkah. sekali. Oh, 1 markah, 1 langkah cikgu. Ya, betul. Kalau lebih boleh tak? Macam mana kalau lebih? boleh, Boleh. Markahnya tetap 8 juga cikgu Ya, kan? tetap 8. Sebab yang lebih tu akan jadi backup untuk yang salah nanti. Oh, okey. Maksud dia kalau bagi 11, ada salah 2, tetap ada lagi backup. Jadi 8 juga kan. Maknanya yang betul tu Ya. kita boleh cover balik yang Ya, salah betul. tadi. Betul. Baik, Tepat baik. sekali Irfan. Okey, kita akan lihat. Okey, cikgu bagi masa sedikit. Okey. Murid-murid boleh tulis jawapan dan paparkan. Cepat. Cepat Okey. tulis jawapan. Kita beri sedikit masa sekarang ni kepada murid-murid cikgu untuk menyiapkan jawapan kepada soalan yang telah diberikan mengenai terangkan langkah kerja pembiakan biji benih halus. Dan sekarang ni Ifan nak minta juga mungkin murid-murid di rumah untuk cuba bersama-sama kepada mereka yang mengambil mata pelajaran ni, Lanskap dan Seri, untuk cuba jawab bersama kami Ya, di boleh cuba. sini. Okey. Baik, nampaknya murid-murid cikgu sedang tekun sekarang ni memberikan jawapan, okey, mengeluarkan idea untuk dapat 8 markah cikgu. Sebenarnya soalan macam ni senang atau susah untuk dapat markah sebenarnya? Sebenarnya soalan yang berkaitan dengan landscape ni, dia adalah senang lah. Okey. Sebab pelajar dah laksanakan amali berkenaan. Jadi just flashback je. Dia boleh imbau kembali imbau lah. kembali, ya, Sebab betul. ialah perkara yang kita dah buat di sekolah dan senang untuk kita Betul. ingat. Dan masukkan saja ke dalam soalan. Okey, dah sudah ke murid-murid? Masing-masing serius semua. Okey. Kalau ada yang dah siap, boleh tunjukkan kepada kami di sini Angkat. jawapan anda. Kalau dah sudah, angkat jawapan. Kita lihat siapa yang siap dulu. Okey, Rafai Badli dah siap. Hakim dah siap. Okey, bagaimana dengan Haikal? Haikal dah siap dan Danish. Danish? Okey. Baik. Okey. Cuba cikgu pilih seorang untuk jelaskan kepada kita jawapan yang sebenar. Okey. Di sini cikgu akan pilih antara 4 murid. Okey, Haikal. Silakan Haikal. Cuba terangkan. Terangkan jawapan yang telah anda berikan, Haikal. Haikal boleh buka mikrofon dulu? Tak dengar suara Haikal. Okey, silakan. Sediakan alatan dan bahan. Okey, seterusnya. Pakai pakaian keselamatan. Okey, betul. Masukkan medium dalam kotak. Betul. Pilih biji benih yang sihat. Betul. Buat alur pada permukaan medium. Gaul biji benih dengan pasir halus. Okey. Tabur biji benih yang telah dicampur. Timbuskan biji benih. Letakkan di tempat
teduhan dan menyiram air dengan secukupnya. Ya, betul. Okey, cuma di sini terdapat sedikit penambahbaikan. Okey. Ya kan. Tadi Haikal sebut sediakan. Jadi sekarang sediakan itu adalah arahan. Sekarang dalam jawapan dia nak perkara yang telah kita laksanakan. Okey. Jadi kita perlu meletak menyediakan, memakai, memasuk, memilih. Jadi perlu meletak perkataan di hadapan jawapan lah. Yang langkah lain semua perfect. Mantap. Oh, tahniah Haikal. Maknanya cikgu, Okey. itu tips yang cikgu berikan. Ya, betul. Kena gunakan perkataan yang lengkap sebab kita pernah buat sebelum ni. Ya, betul. Bukan arahan. Bukan arahan. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Dan di sini kalau kita lihat tips yang di highlight dengan warna kuning, ini adalah langkah kerja yang wajib kita ingat. 4 tu. Maksudnya kita akan dapat 4 skor dengan mudah. Ingat 4, siap, selesai. Okey. Okey. Baik. Terima kasih cikgu untuk penerangan di segmen ini. Jadi kita dah faham mengenai pembiakan seks untuk segmen kali ini. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di slot sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot sukses SPM 2022 di mana sekarang kita sedang belajar mengenai lanskap dan nursery. Untuk segmen ini, cikgu akan beralih pula kepada subtopik seterusnya mengenai pembiakan aseks. Jadi cikgu, jom kita mulakan. Ya, mari. Okey, kita akan teruskan pembiakan tumbuhan secara aseks. Okey. Pembiakan tumbuhan secara aseks ni ada 10 dan lebih sebenarnya. Yang mana kita pelajari dalam silibus adalah 10 lah. Sampai 10. Dan di luar silibus ada lagi. Banyak lagi teknik-teknik lain. Okey, yang kita dan untuk hari ini kita akan lihat dari segi keratang batang dan belahan rumpun. Oh, tak semua lagi, kita fokus ke dua sahaja. Kita takkan fokus. Oh, maaf. Ada Cantuman baji. Ada 3. Ya. Okey, mari kita lihat yang pertama. Pembiakan tumbuhan secara keratang batang secara asasnya ada 8 langkah. Dan kalau lihat di langkah yang ke-8 ni boleh dipecahkan kepada 2 sebenarnya. Menyiram dan memberi teduhan. Okey, langkah pertama adalah menyediakan alatan dan bahan. Langkah kedua adalah memakai pakaian keselamatan. Ketiga adalah memilih keratang batang yang sihat. Keempat adalah memotong dahan tersebut antara 10 hingga 15 cm. Dan murid-murid perlu ingat ya, ukuran mestilah menggunakan dalam sentimeter. Ya. Dan seterusnya mencelup keratang batang ke dalam hormon pengakaran, membuat lubang dan tanam keratang batang ke dalam lubang. Kalau sini, kalau kita lihat di langkah nombor 6 ni, dia boleh pecah kepada 2 juga. Membuat lubang 1. Okey. Dan seterusnya adalah tanam keratang batang ke dalam lubang. Cikgu, bila cikgu cakap boleh bagi kepada 2 bahagian, adakah markahnya berbeza ataupun kira satu juga? Walaupun kita tulis ayat penuh macam ni, membuat lubang dan tanam keratang batang ke dalam lubang, automatik akan dapat 2 lah. 2, okey. Sebab dia ada menghubung kataan kan, dan Baik. di situ. Okey, seterusnya langkah yang ketujuh adalah memadatkan medium di pangkal keratang batang, dan seterusnya adalah menyiram dan memberi teduhan. Okey, di situ kalau kita lihat secara kasarnya ada 8. Tapi setelah kita lihat cara detail tadi, cara jelas, lebih jelas tadi, ada pecahan lagi kan. Betul. Jadi 10 lah di situ. Okey, seterusnya kita akan lihat soalan contoh. Ini adalah soalan contoh bagi bahagian B, yang mana rajah di sebelah menunjukkan pokok hati-hati. Okey, cadangkan teknik pembiakan yang sesuai untuk tumbuhan itu. Tumbuhan yang kita nampaklah di sebelah. Okey. Ada tak yang nak cuba menjawab, murid-murid? Cuba cadangkan kepada kami mengenai teknik pembiakan yang sesuai untuk pokok Solenostemon. Ataupun pokok hati-hati. Solenostemon, pokok hati-hati. Ada siapa nak cuba? Murid-murid cikgu, sila angkat tangan. Ya, nak cuba angkat tangan. Kalau tak angkat tangan, okey. Ya, Badeli. Baru cikgu nak pilih. Silakan. Ya, Badeli. Keratang batang. Keratang batang, tepat sekali. Okey, keratang batang. Jadi, kalau dilihat di sini berapa markah? Berapa markah, Badeli? Badeli? Di sini berapa markah? 1 markah. Jadi kalau 1 markah bermakna berapa jawapan yang diperlukan? 1. Ya, tepat sekali. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang bagi B.
huraikan langkah kerja yang dicadang itu. Kerjanya tu bermaksud yang telah dicadangkan oleh Badli tadi. Okey, langkah kerja. Untuk Keratan Batang. Ya, Cikgu betul. pembiakan Keratan Batang. Silakan. Okey, cikgu bagikan sedikit masa kepada murid-murid untuk menjawab. Mereka ketulis juga cikgu? Ya, betul. Kali ini murid-murid cikgu banyak menulis. Mereka kena keluarkan idea untuk menjawab soalan ini, di mana soalan yang kedua berkenaan dengan langkah kerja mengenai pembiakan secara Keratan Batang. Okey. Jadi kita berikan sedikit masa. Berapa lama yang nak bagi cikgu? 1 minit cukup. 1 minit lama sangat cikgu. Saya rasa mereka boleh siapkan dalam lebih kurang mungkin 20 saat boleh cikgu. Boleh. Boleh. InsyaAllah boleh. Mereka ni insan-insan yang cemerlang. Ya. Okey. InsyaAllah. Baik, kita berikan sedikit masa. Okey, untuk soalan yang begini cikgu, selalunya adakah murid lebih mudah buat kesalahan ataupun sebenarnya murid memang senang untuk skor bagi soalan yang begini? Murid akan senang skor sekiranya murid berkenaan telah melaksanakan amali secara lebih mendalam lah, maksud dia menghayati. Amali yang dia buat. Okey. InsyaAllah di situ dia akan dapat jawab. Mana cikgu, dalam setiap soalan peperiksaan ni berdasarkan amali yang telah mereka lakukan di Ya, sekolah. betul. Ada yang amali pentaksiran, ada amali yang berdasarkan bilik darjah. Okey. Jadi dua-dua amali itu digabung, insya-Allah semua pelajar yang buat amali boleh jawab. Yang tak boleh jawab, yang tak buat amali lah. Okey. Mungkin dan sebab-sebab amali tertentu. itu juga adakah wajib kepada murid-murid atau bagaimana cikgu? Ada amali yang wajib, ada amali yang perlu selesaikan dalam pentaksiran bilik darjah. Yang wajib hanya 10 saja, yang dibawa ke SPM. Itu ada yang berkaitan lah, ada yang tak berkaitan lah. Baik. Dan dia gabungkan semua modul 1 hingga 7 sebenarnya. Kalau mereka gabungkan semua pengalaman mereka dalam amali itu, insya-Allah mereka boleh menjawab soalan dengan mudah saja. Okey. Dah ada murid cikgu yang dah siap? Kalau dah, sila tunjukkan jawapan anda semua. Okey. Oh, masih belum lagi. Okey, masih belum. Okey, murid-murid yang dah siap boleh angkat. Okey, Danish angkat. Rafai dah. Okey, bagaimana Haikal? Okey. Itu dia. Semua dah siap cikgu, alhamdulillah. Okey. Macam mana cikgu pilih seorang lagi? Okey. Untuk di sini bacakan cikgu jawapan. nampak. Okey, Badli. Boleh ceritakan sikit apa jawapan yang telah anda cadangkan? Lagi sekali Badli sila. Badli. Ya, Badli. Yang pertama, menyediakan alat dan bahan. Okey, betul, tepat. Memakai pakaian keselamatan. Betul. Memilih pokok yang sihat. Ya, betul. Memotong batang atau dahan. Membuat lubang semayan. Memasukkan keratan batang dalam lubang semayan. Okey. Memadatkan semayan. Okey. Siram dan letak tempat yang teduh. Ya, betul. Tepat sekali. Okey, kalau kita lihat dari segi jawapan yang telah diberikan oleh Badli tadi, Badli telah menyatakan siram dan letak di tempat teduh. Walaupun itu dalam satu perkataan, tetap murid berkenaan mendapat 2 skor. Betul. Okey, yang pertama, yang ini seperti yang telah saya maklumkan, seperti sebelum ini, okey, yang warna kuning ini adalah tips-tips dalam kita memberi jawapan bahagian B lah, yang perlu kita ingat dan masukkan. Ini selalunya memang kebanyakan semua amali perlu ada. Perlu ada. Untuk skor. Maksud dia kita akan dapat skor dengan mudah lah. Jadi wajib ingat keempat perkara ini untuk dapat markah yang lebih baik. Okey cikgu. Dah selesai? Kita teruskan lagi cikgu untuk kejap. yang seterusnya. Ada lagi. Untuk bahagian ini juga, sekiranya kalau murid-murid tak ingat ukuran, jangan letak. Abaikan. Nak selamat jangan letak. Ya, nak selamat jangan letak. Kalau letak juga, contohlah murid-murid letak berapa? 10 cm atau inci. Okeylah, letaklah inci. Terus salah. Jadi confuse. Kalau confuse, jangan letak. Ignorekan, abaikan ukuran berkenaan ni. Keluarkan. Memotong dahan je. Oh, sampai situ sahaja. Memotong dahan sahaja. Tapi lebih baik kalau mereka boleh ingat lah kan cikgu? Ya, lebih baik kita ingat. Betul. Kan? Okey, untuk bahagian ni selesai. Selesai. Kita teruskan. Okey, ini adalah bahagian cantuman baji. Cantuman baji ada 8 langkah. Dan langkah pertama dan kedua tadi adalah yang wajib kita ingat tadi. Sediakan alatan dan bahan dan memakai pakaian keselamatan. Dan seterusnya adalah 8 langkah. Yang pertama adalah memilih ranting sion yang sihat, memotong ranting sion, memotong hujung sion berbentuk V. Seterusnya memilih pokok penanti yang sihat.
Yang kelima adalah membelah hujung pokok penanti. Yang keenam adalah menyelit sion pada hujung pokok penanti, membalut cantuman baji dengan pita. Seterusnya kita menyekup cantuman dengan plastik lut sinar. Okey, cantuman baji perlu tak kita letak di tempat teduh? Agak-agaknya lah. Siapa boleh jawab? Agak-agaknya perlu tak kita letak di tempat teduh, cikgu? Ya, dan menyiram. Sebab tak ada dekat situ tu. Betul? Okey. Ada nak cuba? Boleh berikan pendapat anda? Ya. Tak payah dia kata. Tak perlu. payah. Ya, kenapa tu tak payah? Kenapa tak perlu untuk kita memberi perteduhan kepada cantuman baji? Kenapa? Kan, kalau kita lihat langkah yang ke-8, cantuman diserkup dengan plastik lut sinar. Kalau kita siram, agak-agak apa yang jadi dengan cantuman berkenaan? Kena tak air? Tak kena. Tak kena. Sebab dah ada plastik lut sinar. Ya, sebab cantuman baji kita buat di pokok penanti. Okey. Pokok penanti tak perlulah kita nak angkat ke tempat teduh. Contoh kalau pokok bunga kertas yang besar di atas tanah, kita pergi buat cantuman baji di situ. Boleh ke kita nak angkat pokok yang besar tu ke bawah teduh? Tak boleh, cikgu. Tak boleh, kan? Jadi langkah yang dua tak air berkenaan, tak perlu untuk cantuman baji. Tidak terpakai untuk cantuman baji. Betul. Okey. Okey, kita akan lihat soalan contoh. Ini soalan contoh bagi bahagian A. Jadual di bawah menunjukkan sebahagian langkah kerja pembiakan tumbuhan cantuman baji yang tidak mengikut urutan, pilih dan susun. Di sini arahan dia adalah pilih dan susun langkah kerja tersebut dengan menulis 1, 2, 3, 4, 5 dalam kotak yang disediakan, dalam ruang jawapan yang disediakan. Okey. Langkah pertama. Ada yang nak cuba, murid-murid? Kita nak buat begini, cikgu. Nak letak nombor dulu ke ataupun kita nak tengok satu-satu langkah kerja yang telah diberikan? Kita tengok satu-satu. Okey. Lepas tu terus baru letak nombor langkah kerja. Baik. Ya. Okey, so jadi yang pertama untuk membalut dan menyerkup cantuman dengan plastik itu urutan yang keberapa? Biasanya paling akhir lah. Paling akhir. Paling akhir lah dia kata. Okey. Kalau paling akhir nombor 5 ya, Nombor kita 5. okey tak 5. Baik, terima kasih. Okey. Yang kedua, membelah pokok penanti dan menyelit sion pada pokok penanti. Okey. Ya, itu Ini langkah yang nombor keberapa? Silakan. Silakan. Ya, Danish. Kedua terakhir. Kedua tak air. Kedua tak air tu maksudnya? Nombor berapa tu? Nombor 4. Nombor 4. Ada kawan yang menyambut kat belakang. Nombor 4 lah dia kata. Okey. Okey. Yang seterusnya, cikgu. Ya, seterusnya memotong ranting sion dan bentukkan V pada hujungnya. Itu Itu langkah berapa? ke? Kedua. Okey, Nasib baik tak beri kedua. clue lagi. Okey. Seterusnya, memilih pokok penanti yang sihat. Ini nombor berapa? Nombor Nombor 1. Nombor 1. Ayah kata nombor 1. Okey, seterusnya dan yang terakhir adalah memilih sion yang sihat. Okey, saya cikgu. Ya. Nombor 3. Nombor 3. Sebab itu bahangan nombor 3. Okey, mari kita semak. Okey. Baik. Betul. Memilih sion ke memilih pokok? Okey, confused kan? Okey, kita semak lagi seterusnya. Yang kedua. Okey, yang itu kedua betul, okey. Okey. Yang ketiga. Okey, di sini ada terdapat pencanggahan pendapat masing-masing. Okey. Ada yang kata pilih pokok dulu, pokok penanti. Ada kata pilih pokok sion. Pilih sion. Okey, sebenarnya jawapan ni boleh rotate. Atas boleh, bawah boleh. Oh, Maksudnya dua-dua diguna pakai. diterima. Ya, betul. Kadang-kadang ada yang pelaksana amali, orang yang nak buat cantuman baji, ada yang dia pilih pokok dulu, pokok penanti, ada yang pilih sion dulu. Dua-dua boleh. Tak ada masalah. Okey, seterusnya yang kedua ni betul, tahniah. Yang keempat betul dan yang seterusnya adalah betul, tahniah. Okey. Baik, seterusnya kita akan lihat soalan contoh bagi cantuman baji. Yang di sebelah adalah pokok bunga kertas. Raja di sebelah adalah pokok bunga kertas. Cara kita nak mempelbagai. Cadangkan teknik pembiakan yang sesuai untuk mempelbagaikan warna bunga kertas itu.
Okey. Teknik apa? Dengan pantas berikan jawapan kepada cikgu Ya. untuk soalan yang Cantuman pertama. baji. Cantuman baji. Tepat Cantuman sekali. baji. Tahniah. Okey, seterusnya terangkan langkah pembiakan yang sesuai berdasarkan cadangan yang telah diberikan di 1A. Okey. Mungkin kita boleh dapatkan mungkin seseorang murid cikgu sekarang yang mungkin dah tahu jawapannya boleh bacakan terus. Okey. Boleh. Siapa nak cuba? Cuba. Danish, nak cuba Danish? Danish boleh? Okey, silakan Danish bagi jawapan untuk B. Menyediakan alatan dan bahan. Okey, tepat. Seterusnya. Memakai pakaian keselamatan. Okey. Teruskan. Memotong siun berbentuk V. Okey. Memilih pokok penanti yang sihat. Okey, lagi. Teruskan Danish. Membelah hujung pokok penanti. Okey. Menyelit siun pada pokok penanti. Okey. Menyerkup cantuman dengan plastik luksina. Okey. Melabel. Okey, melabel. Okey, terima Memilih kasih. siun yang sihat. Okey. Bagaimana cikgu jawapan yang diberikan oleh Danish? Jawapan yang diberikan oleh Danish ada yang terlepas pandang. Yang pertama adalah memilih sion yang sihat. Danish lupa masukkan tadi. Dan seterusnya membelah hujung pokok dengan pokok penanti. Okey, alatan kalau kita tulis pun okey, tak tulis pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya. Seterusnya yang cantuman baji dibalik dengan pita cantuman, Danish lupa masukkan tadi. Yang lain semua tepat. Tepat. Tahniah diucapkan kepada Danish dan murid-murid yang lain. Terima kasih cikgu untuk penerangan di segmen ini. Jadi kita telah faham mengenai pembiakan aseks. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Kembali bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia slot sukses SPM 2022 bersama saya Irfan dan Cikgu Razmi tentunya. Untuk hari ini kita sedang belajar dalam proses mengenali mata pelajaran lanskap dan seri. Untuk segmen kali ini kita akan beralih pula kepada penanaman tanaman. Jadi apakah tanaman tu? Kita saksikan. Okey. Baik, kita teruskan dengan penanaman tanaman dalam bekas tanaman. Maksudnya kita tanam tumbuhan dalam bekas tanaman seperti pasu. Pasu banyak jenis, ada pasu plastik, pasu seramik dan sebagainya lah. Okey, seterusnya kita akan lihat sebelum kita teruskan berkaitan dengan penanaman, kita harus lihat dari segi faktor pemilihan bekas. Yang pertama adalah jenis pasu, kedua adalah saiz yang bersesuaian, besar atau kecil berdasarkan tumbuhan yang kita nak tanam. Ketiga adalah bentuk pasu, keempat adalah mudah dibersihkan, kelima adalah kemas dan menarik, yang keenam adalah ringan dan mudah dialihkan, tujuh adalah tahan lasak dan tidak mudah pecah, dan yang ke-8 adalah harga yang berpatutan. Kalau kita nak tanam pokok, contoh, kita nak tanam pokok bunga teh ayam, perlu ke kita pakai pasu tembaga? Rasanya Sesuai tak tak? sesuai. Harga berbaloi tak nak letak? Mahal cikgu pasu tembaga. Kan? Kita haruslah pilih harga yang berpatutan lah. Ikut kesesuaian. Ya, ikut kesesuaian. Baik. Kecuali pokok itu memang special, kita boleh letak dalam tu, letaklah. Tak ada masalah. Okey, seterusnya kita akan lihat soalan contoh bagi bahagian A. Kalau kita lihat soalan ini ada 4 ruang jawapan dan di sini bermakna 4 markah. Okey, berdasarkan soalan contoh, ada nak cuba fahamkan tak apa yang soalan berkenaan nak? Okey. Kita lihat dulu cikgu. Soalan cikgu, silakan. Ya. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian contoh bekas tanaman. Okey, berdasarkan rajah di sebelah, tuliskan 4 faktor pemilihan bekas tanaman dalam ruang jawapan. Bermakna di sini soalan ni nak 4 faktor. Faktor pemilihan bekas. Maksud dia faktor apa yang kita nak pilih bekas tu, apa yang kita kena lihat. Okey. Tadi tak silap, Irfan, kita ada 8 kesemuanya. Ya, betul. Jadi berikan 4 jawapan Ya, yang betul. tepat. Okey, siapa nak mulakan perbincangan kita untuk soalan kali ini? Siapa nak mula? Ya, silakan. Siapa nak cuba? Ya, Akif. Okey. Danish, silakan Danish. Okey. Harga bekas tanaman. Harga bekas Harga dia.
Harga bekas tanaman. Hargalah, maksud dia harga yang Murah ke berpatutan. mahal? Murah ke mahal? Ya betul. Berpatutan. Harga. Okey. Lagi? Jenis dengan saiz dia. Jenis dan saiz. Okey. Jenis. Betul juga cikgu, kena ikut tanaman Besar, kan? kecil. Betul. Lagi? Lepas tu dia senang nak bersihkan. Senang nak dibersihkan. Nak bersihkan. Okey, betul juga. Lagi satu. Dia tahan lasak. Tahan lasak. Tahan lasak. Okey. Cuba cikgu komen sikit jawapan yang diberikan oleh Dan. Terima kasih Danish. Okey. Harga. Harga adalah betul. Maksudnya kalau kita nak beli tu ikut kemampuan kita lah. Betul. Kalau kita mampu beli yang mahal, beli yang mahal. Kalau tak mampu, belilah yang murah. Dan jenis dan saiz. Contoh, kalau kita nak tanam pokok yang besar, sesuai tak kita letak dalam pasu yang kecil? Tak sesuai Tak lah cikgu. sesuai. Jadi, kita mestilah lihat jenis dan saiz. Seterusnya, senang dibersihkan. Kan, kadang-kadang kalau kita tak pasu di luar, hujan turun, kotor. Kalau ada kotor, kita nak bersihkan. Kita mestilah cari pasu yang sesuai, senang dibersihkan. Seterusnya, tahan lasak. Contoh, kalau kita buka nursery, kita letak pasu di nursery, kalau kita beli pasu yang mudah pecah, agak-agak pasu tu macam mana? Tahan lasak tak? Dapat menghadapi tak dengan kanak-kanak di situ? Tidak cikgu. Tidak. Jadi, perlulah kita lihat dari segi ketahanan, tahan lasak. Okey, ini adalah contoh jawapan. Dan yang diberikan oleh Danish pun betul, tepat, tahniah. Okey, kita akan lihat dari segi fungsi medium penanaman. Fungsi medium penanaman ada 5 fungsi. Yang pertama adalah menyokong dan mengukuhkan tanaman. Kedua adalah memegang akar tumbuhan. Ketiga adalah membekal nutrien dan air ke dalam tanaman. Yang keempat adalah memberi pengudaraan kepada akar. Dan yang kelima adalah membenarkan pertumbuhan akar secara maksimum. Okey, untuk soalan-soalan ini adalah teori. Selalunya dalam amali kurang ditekankan. Dan kebanyakan ini adalah soalan teori akan masuk bahagian B. Bahagian bahagian A. Jadi bahagian A ini adalah teori. Jadi selalunya dalam soalan bahagian A akan dikelirukan. Contoh, kadang-kadang kalau kita lihat sini memberi pengudaraan kepada akar. Kadang dia pusingkan akar, dia tukarkan akar kepada tumbuhan atau daun. Kan dia nak kelirukan calon, nak kelirukan murid untuk menjawab. Okey, contoh, kita lihat soalan contoh. Jadual di bawah menunjukkan sebahagian fungsi medium penanaman yang betul dan tidak berkaitan. Tandakan betul bagi penyataan fungsi penanaman yang betul dan pangkah bagi yang tidak berkaitan. Okey. Di sini ada murid-murid yang nak cuba. Tandakan right pada penyataan fungsi medium penanaman yang betul dan pangkah. Ya, Haikal. Silakan Haikal. Salah. Silakan Haikal. Yang pertama, menyokong dan mengukuhkan tanaman. Betul katanya. Betul. Okey, betul. Okey. Yang kedua, mungkin Haikal boleh bacakan dulu pernyataan dan jawab. Tak nampak. Tak nampak? Jelaskan sikit. Perlukan Oh, pertolongan ke? Memegang akar tumbuhan. Okey. Betul. Betul. Okey. Seterusnya. Memberi nutrien dan air kepada tanaman. Okey. Betul atau salah? Salah. Salah. Okey. Memberi pengudaraan kepada tanaman. Ya, betul atau salah? Betul ke salah? Salah. Salah dia kata. Salah. Okey. Dan yang terakhir? Membuat pertumbuhan pokok secara maksimum. Betul. Betul. Okey. Baik, terima kasih Haikal. Terima kasih Haikal. Mari kita lihat dan semak jawapan. Adakah betul? Okey, yang pertama betul, tepat. Tahniah Haikal. Yang kedua, memegang akar tumbuhan. Betul. Betul lagi. Yang ketiga adalah membekal nutrien dan air kepada tanaman. Okey, pernyataan ini adalah betul. Betul. Ya. Mungkin Haikal keliru sikit cikgu. Okey, boleh buat penambahbaikan insya-Allah. Boleh, insya-Allah. Okey, seterusnya memberi pengudaraan kepada tanaman. Salah. Okey, kita semak. Okey, betul, salah. Kenyataan ini adalah salah sebab dia memberi pengudaraan kepada tanaman yang sebenarnya adalah akar. Okey, yang terakhir adalah membenarkan pertumbuhan pokok secara maksimum.
Betul atau salah? Nyataannya adalah salah. Sebenarnya dia adalah sini pertumbuhan adalah akar. Membenarkan pertumbuhan pertumbuhan akar bukan pertumbuhan pokok. Maksudnya kita medium tu untuk memberi pertumbuhan akar. Fungsi dia. Inilah antara contoh yang menirukan calon SPM kan, cikgu? Betul. Dia pusing sikit je, twist sikit je. Okey, untuk makluman soalan bahagian A yang betul salah ni, selalunya takkan ada jawapan yang betul semua dan tak ada jawapan yang salah semua. Maksud dia mungkin separuh-separuh. Ada 2, ada 3. Ikut keadaan soalan lah. 2 betul, ada yang 3 salah. Ada yang 3 betul, 2 salah. Ya. Okey, kita akan teruskan bahagian penyediaan medium tanaman. Dalam penyediaan medium tanaman secara tak langsung kita ada 6 langkah. Baik. Yang pertama adalah menyediakan alatan dan bahan. Yang kedua adalah memakai pakaian keselamatan. Yang ketiga adalah menapis tanah lom dan pasir. Yang keempat adalah menyukat TOP, tanah organik, tanah lom, bahan organik dan pasir. Yang kelima adalah menggaul medium. Dan yang terakhir adalah menyimpan medium selama beberapa hari lah. Sebab kita dah gaul, kita nak bagi ada proses proses mikroorganisme membiak di situ lah, adalah proses dia kan. Okey, ini adalah soalan contoh bagi bahagian B. Okey, seperti yang cikgu telah maklumkan, bahagian B selalunya berkaitan dengan apa yang kita dah buat. Bahagian A kebanyakan dia ada gabungan lah teori dan apa yang kita buat. Okey, bahagian B, berdasarkan raja di bawah menunjukkan sebahagian. Maksud dia ni, ini adalah sebahagian lah. Ada seorang tengah membuat tapis. Ni adalah gambar sebahagian penyediaan medium tanaman. Berdasarkan raja, cadangkan nisbah medium yang sesuai bagi medium pemasuan. 1 markah bermakna 1 lah. Dan seterusnya adalah medium semayan, 1 markah juga. Jadi dan bagi bahagian B adalah huraikan salah 1 langkah kerja penyediaan medium. Maksud dia berdasarkan daripada A ni, kita pilih salah satu penyediaan medium. Dan bagi C adalah langkah keselamatan. 2 langkah yang perlu kita cadangkan semasa kita melaksanakan penyediaan medium tersebut lah. Masih berdasarkan jawapan yang A, cikgu ya? Ya, betul. Okey, baik. Okey. Bagi jawapan soalan A, cadangkan medium pemasuan. Siapa nak cuba? Medium pemasuan, berapa nisbah dia? Berapa nisbah untuk medium pemasuan? Silakan. 3-2-1. 3-2-1. Ya. Apa yang 3, apa yang 2, apa yang 1? 2. 3 tanah, Okey. 2 organik, 1 pasir. Ya, betul. Tepat sekali. Hebatlah. Mantap. Terbaik. Seterusnya, medium semayan. Medium semayan. Okey, berapa pula nisbahnya? 2-1-1. 2-1-1. Terangkan. Okey. 2 apa, 1 apa? 2 tanah, 1 organik, 1 pasir. Okey, betul. Betul juga. Tepat. Terbaiklah. Okey, selalunya kalau kita lihat perkataan ringkas dia adalah TOP. Betul. T itu adalah tanah, O itu organik, P adalah pasir. Dia akan jadi bentuk macam ni lah. Ini formula yang senang ingat ni. Okey. Okey. Seterusnya, berdasarkan daripada langkah penyediaan medium yang di atas ni, huraikan langkah berkenaan lah. Langkah kerja penyediaan medium. Okey. Cikgu bagi masa untuk kamu tulis jawapan dan nanti kita semak bersama-sama. Baik. Maknanya di sini cikgu mereka akan pilih satu kaedah medium. Ya, betul. Maknanya medium pemasuan ataupun medium semayan. Jadi itu terpulang kepada calon-calon SPM untuk pilih sendiri. Okey cikgu. Tadi Ifan nak tanya sikit berkenaan dengan pakaian keselamatan. Jadi apakah antara pakaian yang perlu dipakai oleh murid-murid ketika Okey, kalau melakukan macam untuk penyediaan medium ni, antara pakaian keselamatan sarung tangan jenis kain, kasut boot dan apron. Apron. Okey, sarung tangan untuk mencegah daripada tangan buat kerja berat kan, takut melecur, takut kena selumbar apa semua tu kan. Apron untuk elakkan baju daripada kotor. Baik. Dan kasut boot adalah untuk elak benda jatuh lah. Untuk mungkin benda tajam. berat kan, Ya, betul. tajam ke berat ke, betul. mungkin boleh menyebabkan kecederaan. Kita Dan elakkan. boleh juga pakai topi.
Kalau buat kerja tengah panas kan? Betul lah, panas tu. Dan kalau anda melihat di sini, di depan Irfan, kita ada beberapa alatan contoh Ya, di betul. sini. Antaranya cikgu, boleh cikgu jelaskan sedikit? Okey, yang kalau kita Okey. lihat daripada Di sini dulu. Okey, yang ini apa cikgu? itu adalah serampang tangan. Serampang tangan. Dan Ya. apa fungsinya? Fungsi dia adalah untuk menggembur tanah dalam pasu atau yang dalam Okey. kawasan yang kecil lah. Baik. Ya. Okey. Ini yang pertama, serampang tangan. Yang kedua, ini Irfan tahu ini adalah Ya. sudip Ya, rasanya. betul. Okey. Kan sudip nasi pun hampir Betul. sama, sudip Tanah untuk bambu ada tanaman sudip pun juga. sama. Ya, Okey, betul. Sudip-sudip saja Ya. tanah. Yang ketiga, Dia nampak macam apa? Irfan, cuba teka. macam pencakar cikgu. Ya, betul. Oh, betul lah. Jangan salah guna buat garu belakang ke Tak apa boleh? jangan. Tak boleh. Oh, untuk tahan bala. Itu fungsi dia salah lah. Okey, jangan boleh cuba. garu tapi fungsi salah. Okey, kita Ya. mencakar tanah. Baik cikgu, terima kasih atas penjelasannya. Jadi, Okey. kita nak lihat sama ada murid cikgu dah berjaya jawab ataupun tidak. Silakan. Okey, dah. Cuba. Okey. Kalau siap, tunjukkan kepada kami di sini di studio. Okey. Oh, cantik tulisan mereka ni. Baguslah. Ya. Baik, semua dah siap. Lengkap jawapannya. Siapa pilihan hati cikgu untuk bacakan jawapan? Okey. Haikal sudah, Dennis sudah, Badli sudah. Ya, Hakim. Hakim, silakan Hakim. Hakim lagi sekali. Silakan. Untuk bahagian B, Hakim. Hakim pilih apa? Pilih yang mana satu? Pemasuan ke semaian? Pemasuan. Pemasuan. Okey, jelaskan. Sediakan alat dan bahan, pakai pakaian keselamatan, tapis pasir dan tanah, lom. Sukat 3 lom, 2 organik, 1 pasir, Betul. gaul kata, simpan semalaman. Okey, betul. Mari kita semak. Okey, yang pertama adalah menyediakan alatan dan bahan, memakai pakaian keselamatan, menapis tanah lom dan pasir. Okey, kenapa organik kita tak tapis? Bahan organik kenapa kita tak tapis? Kenapa tak tapis bahan organik cikgu? Agak-agak Irfan nak cuba tak? Kenapa cikgu? Sebab kalau ikut saya punya pengetahuan sendiri lah, bahan organik ni adalah bahan-bahan yang contohnya barang masakan kan cikgu? Bukan ke? Salah je ni. Kejap, bahan organik adalah bahan yang semula jadi, betul? Okey, semula jadi yang dah reput, Dah dah reput. hancur. Contoh macam daun kering yang dah kita Betul. reputkan, najis yang kita yang dah apa yang ialah najis yang dah reput, dah melerai semua kan. Okey. Kalau kita tapis daun, agak-agak lekat dah punya. Daun ada tak? Daun-daun yang hancur kan kita tapis dengan penapis yang halus, agak-agak apa yang lekat? Ada lagi tak bahan organik? Tak ada lah cikgu. Tak ada. So, jadi kita tak perlulah tapis. Okey. Okey, seterusnya adalah menyukat tanah lom, 2 bahan organik dan 1 pasir sungai lah. Maksudnya seperti mana yang dinyatakan oleh Hakim tadi. Seterusnya kita gaul medium sehingga sekata dan menyimpan medium. Okey, tepat. Seterusnya yang seperti mana? Langkah keselamatan. Langkah keselamatan yang semasa kita nak laksanakan adalah mematuhi semua arahan semasa melaksanakan amali dan tidak bermain-main lah. Okey, ini adalah perkara yang mudah kita ingat. Jangan main semasa buat kerja. Betul. Dan patuh arahan. Patuh arahan. Itu je. Mudah saja nak ingat. Untuk dapatkan markah penuh bagi menjawab soalan yang telah pun diberikan. Terima kasih cikgu untuk perangan di segmen ini. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM Slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Anda sedang menyaksikan Slot Sukses SPM 2022 bersama saya Irfan. Tentunya sekarang ini kita sedang belajar mengenai lanskap dan nursery. Jadi untuk segmen kali ini kita akan beralih kepada subtopik seterusnya. Apakah ia cikgu? Okey, kita akan teruskan bahagian penyenggaraan tanaman. Kita dah buat pembiakan, dah buat pendalaman dan semestinya kita mesti buat penyenggaraan. Nak memastikan tumbuhan itu tumbuh dengan subur, sihat kan. Okey, mari kita lihat. Okey, dari segi penyenggaraan, kalau dilihat di sini ada 7 penyenggaraan tanaman yang dicadangkan dalam silibus lah. Sebenarnya banyak lagi. Dan yang pertama adalah menyiram, yang kedua adalah membaja, ketiga adalah merumpai, keempat adalah memangkas, kelima adalah mengawal perosak dan penyakit, dan yang keenam adalah mengawal cahaya, iaitu kita beri teduhan,
dan yang ketujuh adalah memasu semula. Okey. Dan ini adalah soalan contoh. Selalunya kalau seperti mana yang telah cikgu maklumkan tadi, kalau kita lihat balik, ketujuh-tujuh itu adalah teori dan selalunya dia akan keluar bahagian apa Irfan? Bahagian A. Bahagian A. Okey, ini adalah soalan contoh bahagian A. Jadual di bawah menunjukkan sebahagian kerja penyelenggaraan tanaman. Yang pertama adalah dia dah beri jawapan. Pilihan jawapan yang pertama adalah mengawal perosak dan penyakit, memangkas, merumpai. Pilih dan padankan kerja. Maksud dia pilih ni adalah pilih pilihan jawapan yang ada di atas dan padankan kerja itu dengan tujuan penyelenggaraan. Ini adalah tujuan dia. Baik. Dan seterusnya padankan yang betul lah pada dalam ruang jawapan. Kata kerjanya adalah pilih dan padankan. Ya, betul. Okey. Baik, siapa nak cuba untuk soalan yang pertama? Nyataannya ialah mencegah tumbuhan daripada serangan serangga dan kulat. Apakah ia? Untuk apa? Ya, Hakim. Hakim Master, silakan. Okey, Danish yang kedua nanti. Sabar kejap ni, okey. Silakan Hakim. Yang pertama tu mengawal serangga perosak. Mengawal perosak dan penyakit, betul? Ya. Itu je yang sebenar. Okey. Okey, betul. Baik. Yang kedua, Danish. Silakan. Danish, yang kedua, Danish. Ya. Memangkas. Memangkas, membuang bahagian tumbuhan yang kita tak perlu. Maksudnya kita buang bahagian tumbuhan yang tak perlu adalah memangkas. Ingat Okey. mangkas, ingat kita buang bahagian yang tak perlu. Okey. Seterusnya, membuang tanaman yang tidak diperlukan. Jawapannya semestinya merumpai. Tak apa, biar Abang Ifan jawab soalan tu. Okey. Okey, membuang tanaman yang tidak diperlukan. Contohlah, dalam satu pasu ada dua pokok. Contoh pokok bunga kertas dan pokok bunga kemboja. Tapi pokok bunga kemboja tu kita tak nak. Jadi kita buang. Itu adalah teknik merumpai. Merumpai. Okey. Ya. Baik, selesai untuk soalan bahagian A, cikgu. Okey, kita seterusnya lihat kepada tujuan pemasukan semula. Tujuan pemasukan semula secara tak langsung ada 4 tujuan. Adalah yang pertama adalah memudahkan tanaman hiasan memperolehi nutrien, air dan cahaya matahari. Yang kedua adalah membolehkan pasu dan bekas dialih dengan mudah. Yang ketiga adalah memudahkan kerja penjagaan tanaman. Yang keempat adalah mengganti pasu lama atau saiz pasu yang tidak bersesuai dengan saiz tanaman lah. Okey, seterusnya kalau kita lihat dari segi soalan contoh, ini kalau kita lihat secara kasar, secara tak langsung, apa yang dia nak adalah kita tandakan betul dan salah bagi penyataan yang diberikan. Okey, nak cuba? Ya, Danish. Haikal. Haikal, cuba Haikal. Untuk soalan yang pertama, Haikal. Ya. Nampak tak? Ke Abang Ifan nak baca kan? Boleh? Memudahkan tanaman hiasan memperolehi nutrien dan air. Betul ke salah? Betul. 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 Okey. Seterusnya. Mengekalkan medium tanaman sedia ada. Betul atau salah? Salah. Okey. Salah katanya. Teruskan, Okey, Haikal. yang ketiga. Membekalkan air kepada tanah. Betul. Okey. Bergantikan saiz pasu yang tidak sesuai dengan saiz tanaman. Betul. Betul. Okey, mari kita semak. Silakan. Okey, yang pertama betul Haikal. Tahniah. Yang kedua, salah. Kenyataan berkenaan adalah salah. Yang ketiga adalah salah juga, membekalkan air kepada tanah. Tujuan pemasukan, kalau kita lihat yang tadi semula, bukan membekalkan air kepada tanah. Sebenarnya adalah memberi pengudaraan nutrien dan semua tu kepada tanaman. Dan seterusnya adalah mengganti saiz pasu yang Tidak sesuai dengan saiz tanaman. Betul. Okey, seterusnya kita lihat dari segi ciri tanaman yang perlu pemasukan semula. Ini adalah ciri, ada 5 ciri yang perlu kita lihat. Dan seterusnya adalah soalan contoh bagi bahagian A. Ya, ada yang nak cuba? Berdasarkan ciri tadi, 5 ciri. Ya, Badali. Tuliskan 3 sahaja. Teruskan ciri 3 Badali. tanaman. Silakan. Yang pertama pasu pecah. Pasu pecah. Okey. Ya, kita nampak pasu pecah. Betul? Yang kedua? Lepas tu medium dalam pasu tu padat. Okey, padat. Sebab akar dah keluar kan? Keluar dah, betul. Yang ketiga?
Silakan. Lepas tu pokok tidak subur. Ya, nampak kan? Pokok Betul lah. ada tak ada je daun. Yelah tu. Okey, tepat. Tahniah Badali. Okey, seterusnya adalah ini adalah pemasukan semula. Kalau kita lihat di sini ada 10 langkah yang perlu kita lihat. SAB itu adalah singkatan sedia menyediakan alatan dan bahan. PPE adalah memakai pakaian keselamatan. Seterusnya memasukkan medium 1/3 daripada pasu. Kelima adalah memotong akar. Keenam adalah mengeluarkan pokok. Ketujuh adalah memotong 1/3 medium yang lama daripada pokok berkenaan. Yang ke-8 adalah memindah pokok ke dalam pasu baru. Yang ke-9 adalah menyiram. Dan yang ke-10 adalah memberi teduhan. Okey, ini adalah soalan contoh bagi bahagian B. Okey, dalam studio ni juga di depan Irfan ada pasu yang pecah. Betul lah. Dari tadi Ifan tanya, kenapa pasu tu pecah, cikgu? Jadi, macam mana kita nak selesaikan masalah pasu pecah ni? Okey, jadi kita buat pemasukan semula. Berdasarkan soalan di sini, soalan contoh adalah keadaan yang sama juga. Betul. Dalam studio. Pasu ni pecah. Ada keluar akar. Dan kalau kita lihat sini, pokok ni dah besar. Dia dah terlalu padat dah ni. Tak boleh nak bergerak dah. Kalau manusia tu duduk dalam rumah tu kecil. Tak boleh nak ke mana, tak boleh nak ke sana sini dah. Okey, seterusnya. Cadangan mesinnya kita dah tahu pemasukan semula kan? Betul. Berikan Selesai satu alasan berdasarkan pemasukan semula. Alasan dia tadilah kita dah tengok pecah semua kan? Okey, langkah kerja. Okey, di sini ada 8 markah. Bermakna 8 langkah kerja. Ya. Ada yang nak cuba? Teruskan. Berikan 8. Ya. Ya, Haikal. 8 lah, Haikal. Okey, terbaiklah Yang Haikal. pertama, menyediakan alatan dan bahan. Okey, betul. Yang kedua, memakai pakaian keselamatan. Betul. Okey, lagi Haikal. Bagi lagi. Yang ketiga, menutup lubang saliran. Betul. Yang keempat, memotong akar. Yang Okey. kelima, mengeluarkan pokok dari pada pokok yang pasu yang lama. Okey. Betul. 5 dah lagi. Lagi 3. Meletakkan pokok di tengah pasu. Betul. Okey. Padatkan medium di sekeliling pokok. Padatkan medium di sekeliling pokok. Okey. Menyiram air secukupnya dan meletakkan di teduhan. Betul. Okey. Okey, selesai cikgu. Okey, selesai. Kalau ikutkan yang Haikal bagi, dah mencukupi 8 langkah. 8 langkah. Dan 8 Alhamdulillah. skor. Sebenarnya kalau kita lihat di tip menjawab soalan, di sini ada 13 langkah. Okey. Okey, dan langkah yang ketiga ni Haikal tak nyatakan tadi, yang kelima tak nyatakan, yang ke-8 tak nyatakan, ke-10 tak nyatakan. Agak-agak adakah markah berkenaan yang lain tu akan hilang? Sebab langkah kerja tak cukup. Tak hilang cikgu. Ah. Sebab tadi soalan memerlukan 8 jawapan saja sebab ada 8 markah. Ya, betul. Okey. Okey, dan sini contoh dia memasukkan medium. Mana satu cikgu? Memasukkan medium penanaman. Okey, sekiranya sekarang kita buat pemasukan semula. Contoh, sekiranya murid-murid menulis memasukkan medium semayan. Betul atau salah? Salah cikgu. Salah. Sebab nisbah dia berbeza. Betul. Ataupun murid-murid menulis lain, memasukkan medium penanaman dengan nisbah 2:1:1. Betul atau salah? Nisbah penanaman tadi berapa, Hakim? Nisbah penanaman 2:1:1. itu nisbah Itu apa semayan. tu? Semayan. Oh, Abang Ifah ingat lah. 3-2-1. 3-2-1. Okey, perkataan medium penanaman dah betul. Okey. Tapi nisbah salah. Automatik jawapan yang kelima ni salah lah. Hilang markah 1. Hilang markah. Okey. Jadi kalau tak ingat, kalau curiga, ragu-ragu, jangan tulis. Betul. Abaikan. Abaikan dan tulis Ya. jawapan yang anda yakin Ya, sahaja. betul. Terima kasih cikgu Ya. untuk penerangan di segmen ini dan mungkin sekarang ni kita boleh dapatkan rumusan daripada cikgu mengenai topik kita yang telah kita ceritakan dan kongsikan untuk hari ini. Silakan. Okey, secara tak langsung hari ini kita telah mempelajari pembiakan tumbuhan secara sek, iaitu dari segi biji benda halus, dan secara tak langsung juga kasar lah. Dan seterusnya pembiakan esek, keratan batang dan cantuman baji. Dan yang seterusnya adalah menanam tanaman dalam bekas tanaman. Kita lihat juga tadi adalah faktor pemilihan, penyediaan dan aktiviti menanam. Dan terakhir tadi
adalah menyenggara. Baik, terima kasih cikgu untuk bersama kami di episod kali ini dalam Slot Sukses SPM berkenaan dengan mata pelajaran lanskap dan nursery. Diharapkan pencerahan yang telah diberikan mampu menolong murid-murid untuk menjawab SPM dengan cemerlang, insya-Allah. Kalau kita jumpa lagi, dengan itu Assalamualaikum. Salam sejahtera, saya Irfan Syahmi, hanya di Didik TV KPM. Bye bye. Didik TV KPM.